صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pengasihnya dan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada kita, yang kita katakan bahwa nikmat tersebut ibarat surat dari Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang sadar dengan tanda cinta tersebut, maka ia syukuri surat ataupun tanda cinta tersebut dengan ketaatan. Terkadang ada orang yang tak sedar dengan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat itu pun dia dapat melupakan Allah Subhanahu wa taala, padahal tujuan diberikan oleh Allah Subhanahu Allah memberikan kepada kita nikmat tersebut bukan tujuan untuk kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharuskan untuk diingat selalu atas pemberiannya. Ibarat seorang ketika mencintai orang lain, katakanlah istri kepada suami ataupun suami kepada istri, diberikannya hadiah tersebut, apakah yang membuatnya senang adalah hadiah atau orang yang memberikan? Tentulah yang memberikan, kalau dia sadar siapa yang memberikannya. Terkadang apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala menghantarkan nikmat tersebut untuk mengingat bahwa di sana ada seorang maha yang begitu mencintai hambanya. Itulah yang dikatakan nikmat. Maka kita dikatakan, wah, Abu Hazim mengatakan bahwa kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi aw la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap segala sesuatu nikmat yang sampai kepadamu akan tetapi tidak menjadikan engkau dekat rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah, ketahuilah bukan nikmat, akan tetapi itu adalah musibah yang datang kepadamu. Sehingga terkadang orang melihat rumah yang besar, kereta yang cantik merupakan nikmat, belum tahu lagi lihat apakah nikmat tersebut dapat mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kereta yang ia punya apakah dapat membantu dia untuk tetap salat 5 waktu di dalam masjid? Motor yang ia punya apakah dapat membantu dia untuk segera hadir di dalam majlis-majlis ilmu, di dalam majlis-majlis kebaikan? Atau dia hanya dapat membantu untuk menghadiri majlis-majlis yang dimana dapat menyebabkan orang tersebut lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga nikmat yang hakiki yang sebenar ialah apa yang dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan daripada Abu Hazim, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap segala sesuatu, apapun bentuknya daripada kesenangan tersebut, akan tetapi tidak dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggaplah, ketahuilah bahwa nikmat tersebut adalah sebuah musibah dan cobaan. Yang sepatutnya apabila kalau kita mempunyai sebuah benda ataupun sesuatu kesenangan di dunia, yang pertama kita tanya, apakah kesenangan tersebut mengingatkan saya dengan Allah ataukah tidak? Apakah kesenangan tersebut ada benda yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka? Ketika kita menyadari benda tersebut dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah, berarti kita telah menikmati sebuah nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Melainkan apabila diberikan kesenangan lalu kita tak salurkan kesenangan tersebut kepada ketaatan ataupun kebaikan, maka ketahuilah kita tengah bermain-main dengan musibah yang satu saat, ketika saat ini kita senang, akan tetapi satu saat kesenangan tersebut akan berbalik cerita menjadi kedukaan dan kemalangan untuk diri kita. Maka alhamdulillah, nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat apapun, walaupun terkadang nikmat yang begitu ketika kita masih muda, kekuatan masih tengah,
jaya-jayanya, tetapi senantiasa ketika masih ada kekuatan, kemudian kita dapat salurkan kekuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada nikmat yang sebenar. Maka alhamdulillah kita dapat menghadiri salat berjamaah, alhamdulillah dapat bersama-sama menjaga daripada salah sebuah kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah, ada daripada mereka tanda-tanda mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya dengan hari akhir. Mereka percaya bahawa hidup yang di dunia ini ialah bukan hidup yang akan menjadi selama-lamanya, akan tetapi hidup yang hanya sekejap mata. Hidup yang hari ini kita ada, esok kita tak ada. Maknanya orang yang beriman kepada Allah, dia akan menggunakan waktunya yang sedikit ini dengan sebaik-baiknya, agar ketika ajalnya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ia telah menjadi hamba yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Adapun yang insya-Allah kita akan bahaskan, mungkin benda ini mainstream, sudah banyak yang membahaskan, ataupun kita buat tiap-tiap hari, kita berjumpa dengan benda ini tiap hari, tetapi kita mungkin ada yang sebahagian saya katakan tak tahu, akan tetapi mungkin lupa, mungkin sudah ingat tetapi belum kuat lagi. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah ingatan, peringatilah kepada saudara-saudaramu. Adzikir dikatakan di dalam Al-Quran sesuatu yang sudah ada di fikiran kita, tapi terkadang kita lalai dan tak mengingat daripada apa yang ada di dalam akal kita. Maka Allah Subhanahu wa taala fa inna dzikra, sesungguhnya di dalam usaha kamu mengingatkan kepada saudaramu yang lain, tanfa'ul mu'minin, dapat memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Mafhum mukhalafah daripada, atau kita katakan eksplisit daripada ayat tersebut, orang yang tak mau diperingati, diberikan peringatan, tak mau diberikan nasihat, bukan daripada golongan-golongan orang mukmin yang sebenar. Sebab Allah mengatakan tanfa'ul mu'minin, yang merasakan manfaat daripada apa yang diberikan daripada peringatan tersebut, al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan saya tak payah diberikan nasihat, tak payah diberikan daripada peringatan, maka ketahuilah dia menentang daripada Al-Quran tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang mau menerima daripada nasihat tersebut ialah orang-orang mukmin. Di dalam pembahasan kali ini insya-Allah daripada adab-adab ketika kita memasuki rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang masya-Allah, mungkin semua dari kita paling tidak ada 3-4 kali dalam satu hari. Kalau sebahagian kerja mungkin subuh hadir, asar tak hadir, maghrib dan isyak 3 kali. Paling minimum dia akan masuk di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan bahawa agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang penuh dengan ajaran adab, sopan santun yang luar biasa. Bagaimana adab tersebut ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu popular Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan daripada akhlak. Bahkan dikatakan bahawa andaikan bukan akhlak yang dipegang oleh orang-orang muslim, melihat daripada orang-orang di luar sana yang tidak selari dengan kita pemahamannya, tidak selari daripada dengan kita daripada akidahnya, tidak percaya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan adab daripada Rasulullah, akhlak yang diwariskan daripada Rasulullah kepada kita, tak akan ada yang daripada mereka yang mau ikut daripada agama Islam ini. Tengok di dalam Islam banyak betul kewajibannya. Tiap tahun ada namanya puasa 30 hari. Setiap hari kurang-kurang dia kena solat daripada 17 rakaat. Setiap minggu dia kena pergi di dalam salat Jumaat. Setiap tahun kalau dia punya harta, dia kena keluarkan daripada zakat. Kalau dia punya harta berlebih dan mampu untuk kemampuan untuk pergi haji, dia kena pergi ke satu tempat dinamakan haram. Dan benda-benda tersebut adalah kewajipan yang kita katakan takalif ataupun pembebanan. Bukan sesuatu kesenangan salat tersebut.
ada beban yang kita rasakan, ada penat yang kita rasakan daripada melakukan ibadah tersebut. Tetapi salah satu hikmahnya ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulia akhlaknya, begitu menjaga adab-adab beliau, mudah daripada orang-orang yang tidak selari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima agama tersebut. Melihat daripada ketulusan agama Islam, melihat daripada lurusnya ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengatakan bahawa ketika mendengar guru kami Syed Muhammad Naqib Al-Attas, atau kita kenal dengan Profesor Muhammad Naqib Al-Attas, bahawa beliau mengatakan bahawa ini problem kita masyarakat umat muslimin saat ini, ketika kita melihat bahawa di sana ada muslim yang pesong, di sana ada muslim yang serong, ada akhlak yang tak nampak dari orang Islam, mengaku Islam tapi tak menunjukkan daripada Islam, keislaman tersebut tak nampak, bau wangi daripada Islam tersebut kita tak pernah cium. Akan tetapi terkadang kita melihat orang yang bukan sepahaman dengan kita melihat mereka terkadang melakukan adab-adab yang sifatnya sebenarnya Islami. Tetapi sayang, amat sayang, kita melihat adab-adab tersebut terkadang bukan daripada saudara-saudara muslim kita. Syed Muhammad Naqib mengatakan bahawa problem yang kita hadapi saat ini adalah berpunca dari sebuah kalimat yang dikatakan in'idamul adab, the loss of adab. Kita kehilangan adab kita. Kita kehilangan adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selaku hamba yang lahir ke bumi tersebut, tak meminta apapun, Allah lahirkan kita dalam keadaan sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebahagian besar daripada kita lahir ke dalam dunia ini dengan agama Islam, bukan dengan pilihan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita sebaik-baiknya agama. Ketika tak ada usaha, kemudian Allah berikan kesenangan, Allah berikan kita ibadah untuk jalur mendapatkan ridha dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kalau seorang sudah masuk syurganya Allah, tidak ada lagi katanya limit. Tak ada limit di dalam syurga tersebut, tak ada esok ataupun nanti, seterusnya dan abadan abidin, selama-lamanya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat yang begitu banyak, tetapi tak kita gunakan dengan betul. Amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, diberikannya harta, diberikan kesenangan duniawi, istri, anak, rumah, semua, kemudian kita lupa kepada siapakah yang memberi benda tersebut. Bagaimanakah kita memperlakukan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahawa Imam Ghazali mengatakan al-'abdu hina faqadal adab faqad rabbah. Maka dikatakan bahawa seseorang ketika dia kehilangan daripada adabnya, seumpama orang yang kehilangan Tuhannya. Tak ada lagi yang dapat mengaturnya, tak ada lagi perasaan yang dapat membuatnya malu bahawa saya ini adalah hamba yang dilahirkan ke dunia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk tunduk, diberikan nikmat untuk masuk, bahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesihatan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan yang kita jumpai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat ini kita dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan bahawa ketika hamba tersebut kehilangan adabnya, banyak daripada situasi muslimin tersebut yang kita lihat tak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Daripada salah sebuah adab tersebut ialah adab bagaimana kita memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala. Daripada surau-surau ataupun masjid-masjid, tentulah ketika kita ingin memasuki sebuah tempat, atau katakanlah pejabat yang berkaitan dengan tempat pemerintah ataupun kerajaan, tentulah tak akan ada orang masuk menggunakan kain sarung, kemudian menggunakan pakaian yang tak kemas, menunjukkan bahawa setiap manusia hidup menggunakan adab, hidup menggunakan kaedah dan peraturan yang sudah ditentukan. Baik aturan tersebut muncul daripada adat istiadat, ataupun ketika bersifatnya agama muncul daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama membahas bagaimana masuk daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah ketika kita masuk daripada masjid Allah Subhanahu wa taala pun rumah Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa untuk melakukan daripada 2 rakaat daripada tahiyatul masjid. Sesuatu yang kita katakan simple, tetapi mungkin ada rasa malas untuk melakukan benda tersebut. Daripada dilakukan bahawa yang pertama ketika masuk di dalam masjid,
bukannya duduk atau bertegur sapa dengan orang lain, melainkan mengucapkan salam kemudian terus melakukan daripada salat. Bahkan ulama ahlu fiqh di dalam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan bahawa apabila orang tersebut sudah duduk lupa kemudian dia teringat untuk melakukan tahiyatul masjid, dikatakan telah lewat daripadanya masa untuk melakukan tahiyatul masjid. Ini penting kita memperhatikan kaedah-kaedah fiqh yang ketika ingin melakukan daripada salat tahiyatul masjid. Juga dikatakan bahawa tahiyatul masjid tersebut kita tak payah melakukannya apabila kalau kita masuk di dalamnya imam sudah mulai daripada salatnya. Bahkan Imam daripada mazhab Syafi'i mengatakan, imam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa apabila seorang makmum ketika masuk di dalam masjid kemudian imam telah melakukan salat 5 waktu, salat wajib apapun, ketika itu ia ingin melakukan sedari awal, dia berniat, saya ketika masuk masjid insya-Allah saya akan melakukan tahiyatul masjid. Apabila ia sudah masuk di dalam masjid tersebut kemudian imam sudah memulai daripada salatnya, ulama mengatakan apabila ketika ia salat berniat untuk melakukan tahiyatul masjid, akan tetapi mengikuti daripada imam, menggabungkan daripada niat salat jamaah dan niat daripada salat tahiyatul masjid, dikatakan bahawa ia mendapatkan pahala daripada setiap tahiyatul masjid tersebut. Sebab apa? Ulama mengatakan bahawa maksud disyariatkannya tahiyatul masjid tersebut ialah agar tempat di dalam masjid tersebut tidak digunakan selain daripada ibadah yang dikhususkan kepada Allah, ialah salat. Tashghilul buq'ah bis salah, dikatakan menyibukkan tempat tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyibukkan tempat tersebut dengan perkara yang selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyebutkan ketika masuk salat, bahkan ulama mengatakan mana yang lebih afdal ketika masuk masjid, membaca Al-Quran ataupun tahiyatul masjid. Jelas mengatakan bahawa ulama mengatakan bahawa tahiyatul masjid lebih afdal, lebih mulia. Sebab apa? Ibadah yang paling utama ialah sujud, iaitu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu di dalam ibadah-ibadah daripada baca Al-Quran, bahkan di dalam salat pun ada ibadah kita membaca daripada Al-Quran. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran belum tentu kita salat. Tetapi kalau orang tersebut salat, pasti dia akan membaca Al-Quran. Sekurang-kurang dia pasti membaca surat Al-Fatihah. Itu rukun daripada salat tersebut. Sekurang-kurang dia pasti akan membaca daripada surat Al-Fatihah. Lalu kemudian dikatakan bahawa jangan sampai ketika duduk di dalam masjid, sebab maka banyak di dalam tempat-tempat, mungkin sebahagian surau, sebahagian masjid mereka meletakkan sebuah, ada tempat kayu mereka tuliskan, saya berniat untuk iktikaf selama di dalam saya berada di dalam masjid. Sebab Rasulullah SAW daripada adatnya ketika masuk di dalam masjid, beliau beserta sahabat-sahabat beliau, khususnya pada bulan Ramadan, khususnya pada akhir Ramadan, beliau tak pernah pulang ke rumah kecuali untuk hajat-hajat tertentu. Sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalam masjid. Daripada niatnya ialah saya berniat untuk beriktikaf selama saya berada di dalam masjid ataupun di dalam surau ini. Ada sebahagian ulama ahli fiqh mengatakan bahawa iktikaf tersebut awal dasar hukumnya ialah sunnah, tetapi orang boleh mendapatkan pahala wajib daripada iktikaf tersebut. Bagaimana caranya? Mungkin tuan-tuan sebahagian dah tahu ada perkara fiqh yang kita kerap dengar dengan nama nazar, ataupun dalam bahasa Arab nazar. Nazar ialah berjanji melakukan sebuah perbuatan apabila kita kaitkan dengan sebuah kejadian. Apabila saya mendapatkan uang, saya dapat, ataupun kesenangan anak saya kahwin, ataupun saya berjaya di sekolah, saya akan berniat melakukan sesuatu. Tetapi kita perlu ketahui nazar tersebut, ulama mengatakan tidak sah kalau tak ada kaitan daripada mendekatkan diri kepada Allah. Tak semua dikatakan nazar. Ada sebahagian mungkin orang-orang sekarang mengatakan apabila saya berjaya di sekolah saya akan berjalan daripada sini sampai Kedah, misal. Oh, itu apakah itu dikatakan nazar? Bukan dikatakan nazar. Nazar lughawi sahaja. Tetapi yang nazar yang sebenar ialah apabila ia berniat dan di dalam niatan tersebut ada unsur boleh mendapatkan pahala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal apabila saya mendapatkan kejayaan di dalam college ataupun
kuliah, saya akan bernazar untuk memberi makan fakir miskin 100 orang. Ataupun saya ingin salat 1000 rakaat. Ataupun saya ingin untuk berpuasa 30 hari lamanya. Ataupun salah satunya adalah apabila saya masuk daripada surau Al-Ittifaq, saya bernazar untuk beriktikaf di dalam surau tersebut. Awal daripada perbuatan tersebut, iktikaf kita katakan hukumnya sunnah. Tetapi dengan nazar tersebut, Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Mulianya memberikan kita jalan untuk mengupgrade daripada amalan tersebut yang awalnya ialah sunnah, kemudian dengan niat nazar tersebut, perbuatan tersebut menjadi pahalanya adalah pahala wajib. Duduknya sama, tetapi pahala yang membezakan. Pandai-pandai daripada memahami niat. Ini adalah bab yang kembali kepada ahli fiqh, mengatakan bahawa ketika masuk dalam masjid, paling tidak untuk berniat iktikaf. Kalau mampu bernazar, berapa lama Ustaz? Sekejap. Tak payah bernazar, oh harus 1 hari. Tidak. Sekira orang mengatakan ketika orang dari luar melihat kita bahawa orang tersebut tengah duduk dan tenang di dalam masjid, itu sudah sah dikatakan iktikaf. Lain cerita kalau orang tersebut bernazar, oh saya akan bernazar untuk duduk 1 hari di dalam masjid. Ya, kena duduk di dalam masjid 1 hari dan tak boleh keluar kecuali ingin menunaikan hajatnya sahaja. Tapi itu adalah salah satu keutamaan ketika kita masuk masjid ataupun surau-surau, kita katakan dengan rahmat Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Juga daripada adab-adab ketika kita masuk masjid Allah Subhanahu wa taala ialah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Saya katakan, mungkin adakah daripada kita yang ingat ketika masuk masjid ini kita menggunakan kaki apa? Confirm saya katakan tak ada yang ingat. Mungkin 80%, 80% kita tak ada yang ingat. Ustaz, benda ini adalah benda yang tak penting. Saya selalu mendengar guru saya berkata bahawa penting tak penting itu apabila perbuatan saya dan kamu. Tetapi kalau sudah dikaitkan dengan perbuatan yang Rasulullah, tak ada satupun yang tak penting. Yang ketika berani mengatakan tak penting, berarti ada unsur di dalam diri kita tidak mementingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, maknanya adalah panutan di segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukumnya haram orang memasuki masjid dengan kaki kiri? Ada, tetapi bisa menjadikan orang tersebut tak terbiasa untuk hidup mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan oleh ulama, yang daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mindset orang tersebut berupaya di dalam setiap perbuatannya ia akan mencari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan benda tersebut. Semakin ia cinta, semakin ia ingin mengikuti. Mudah tengok bagaimana budak-budak muda, pemuda-pemuda sekarang ketika melihat pemain bola, dia potong rambut dia tepi dua, esok dia akan confirm dia akan buat. Apakah ada sesuatu yang dia dapatkan? InsyaAllah dia potong rambut dia tengah, tepi dia bakikan, dia tak potong pun, mereka akan buat. Padahal perbuatan mereka tersebut mungkin kita katakan perbuatan yang celah, tetapi apakah ada daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercela dan tak baik? Tidak, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah perbuatan yang baik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu detail mengajarkan sahabat-sahabatnya, bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cerdiknya mereka dapat memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW masuk ke dalam daripada masjid. Anak dengan orang tua dia tak tahu daripada adat orang tuanya. Kebiasaan orang anak pun, orang tuanya pun belum tentu dia tahu 100%. Tanya bagaimana anak tersebut ketika memakai kasut dia, wallahu a'lam. Tetapi sahabat dengan Rasulullah, mereka faham bagaimana masuk di dalam masjid Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW masuk surau, masuk masjid, Rasulullah SAW akan selalu mengedepankan kaki kanan untuk masuk surau tersebut. Kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu daripada kasih sayangmu dan rahmatmu. Bukakanlah pintu-pintu daripada kemuliaanmu. Sudah masuk di dalam masjid, Rasulullah SAW masih menunjukkan harus meminta kepada Allah, meminta kepada Allah agar dibukakan pintu kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
keluar daripada masjid tersebut, ia akan selalu menggunakan kaki kiri yang didahulukan daripada keluar masjid, daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Berbeza ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke dalam tandas, ia akan menggunakan kaki kiri. Ketika ia ingin keluar, dia akan mengeluarkan kaki kanan terlebih dahulu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab yang begitu detail. Rasulullah SAW terbiasa dengan perbuatan tersebut. Sahabat membiasakan diri mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama daripada Madinah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Subaid, mengatakan bahawa seseorang ini terkadang ingin menjadi wali besar, berharap untuk melakukan sunnah-sunnah yang berat-berat. Oh, saya nak buat, insya-Allah tiap malam nak qiyamul lail, tiap malam insya-Allah nak buat witir 11 rakaat, sebelum subuh dah bangkit baca Al-Quran, salat sunnah fajar dan segalanya. Tetapi dia katakan bahawa mereka mengira bahawa benda tersebut hanya satu-satunya jalan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk tandas, masuk kaki kiri, keluar daripada tandas tersebut mengeluarkan kaki kanan terlebih dahulu, niat mengikuti Rasulullah SAW pun masuk tandas yang tiap-tiap hari kita buat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Terkadang ada orang masuk tandas, siapa yang daripada kita yang tak masuk daripada tandas? Semua masuk tandas, setiap hari masuk tandas. Tetapi berapa banyak kita yang mengingat daripada aturan tersebut, mengingat daripada sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perbuatan yang kerap kita lakukan yang pada awalnya tak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita niatkan di dalam perbuatan tersebut mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala di dalam perbuatan tersebut. Umur kita tak panjang. Umur yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah bukan seperti umat-umat terdahulu. Bagaimana nabi-nabi terdahulu diberikan umur 1000 tahun, 700 tahun, 800 tahun. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina 60 wa 70, di antara 70 dan 60 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bukanlah Maha yang zalim, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ajaran melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau orang ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, banyak amalan yang satu akan tetapi pahalanya dilipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal di dalam bulan puasa, ketika hari-hari biasa kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu pahala. Tetapi di bulan puasa, setiap huruf tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kita daripada 10 pahala. Di dalam salawat, satu kita bersalawat kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala balaskan kita dengan 10 salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Subhanahu wa taala begitu mulia untuk memberikan kita sesuatu yang kita katakan tak berbaloi. Kalau berbaloi 1 tambah 1, tapi ini 1 10. Beli 1 dapat 10. Beli 1 dapat 10. Beli 1 dapat 10. Bukankah Allah Subhanahu wa taala begitu mulia sehingga tak dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan seorang manusia umur yang pendek, maknanya berarti saya tak dapat mendekatkan diri kepada Allah. Oh, saya tak punya masa untuk beribadah kepada Allah. Oh, maka Allah ini zalim kepada saya. Sebab kalau saya punya umur panjang, mungkin dalam berapa ratus tahun, insya-Allah saya boleh masuk dalam surga. 60 tahun nak buat apa? Kerja muda, tua sedikit dah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada masa sedikit tersebut dan daripada tenaga kita yang tak banyak untuk melakukan ibadah, tetapi Allah Subhanahu wa taala gandakan daripada perbuatan tersebut dengan pahala yang begitu banyak. Juga di dalam adab ketika kita masuk masjidnya Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah di sini alhamdulillah kita jarang, tak kerap mendengar benda tersebut berbunyi, iaitu handphone. Dikatakan bahawa ittisaluka bil khaliqi afdalu minal makhluk, khairum min ittisalika bil makhluk. Terhubungnya engkau dengan pencipta itu lebih baik daripada engkau selalu berhubung dengan yang dicipta. Itu maknanya ketika dalam salat, songkan daripada benda-benda tersebut. Fokuskan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada daripada handphone tersebut yang terlanjur dia lupa untuk silent, dia lupa untuk matikan handphone tersebut, dan terlanjur kemudian handphone tersebut berbunyi, apakah orang tersebut membiarkan handphone tersebut bernyanyi sehingga mengganggu, mengecoh daripada orang-orang yang lain, mengacaukan
kekhusyuan daripada jamaat muslimin, kita katakan bahawa hukumlah ialah dia mematikan handphone tersebut tetapi dengan gerakan yang seperlunya. Dia memasukkan tangan dia ke poket sekejap, kemudian menekan. Selesai. Ini adalah harakah yang tak mahsubah, harakah yang dikatakan bahawa harakah yang boleh, gerakan yang boleh membatalkan ialah 3 kali secara berturut-turut. Dan harakah bukan harakah jari, tetapi harakah ini tak dikatakan, walaupun orang salat digerak-gerakkan seperti ini pun 100 kali pun tak batal, tetapi makruh, tak boleh batal kalau dia niat untuk bermain. Dia niat bermain. Gerakan mata tak batal, tetapi kalau dia nak bagi isyarat ke orang, mungkin nak bergurau dengan orang, dikatakan batal salat tersebut. Sebab dia melakukan sesuatu yang tak diperbolehkan di dalam salat, iaitu bermain-main di dalam salat. Sampai dikatakan bahawa ketika dalam salat, masukkan tangan tersebut ke poket, letakkan, padamkan handphone tersebut. Tetapi bukan ambil handphone kemudian ditengok siapa yang call, mungkin dia nak jawab dulu atau dia nak balas, kata ini pun batal solat tersebut. Ustaz, gerakan jari ini kan tak dikira, mungkin saya boleh texting balik kepada orang tersebut, saya tengah salat. Nah, ini kita tak bolehkan, sebab ini membatalkan daripada salat tersebut. Juga daripada adab ketika kita masuk masjid ialah membaca doa. Itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah untuk menghafaz daripada bahasa Arab, tetapi ingat berselawat kepada Rasul, meminta ampunan kepada Allah, minta dibukakan pintu-pintu rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Juga di dalam adab-adab di dalam masjid tersebut yang kerap kita lihat bahawa tidak membuang apapun di dalam masjid. Tidak meletakkan sesuatu yang kita katakan benda tersebut akan menjadi sampah, kotoran di dalam masjid. Maaf cakap, mungkin kita kerap ketika kita duduk mengikis daripada kuku, mengupah daripada kuku tersebut, kemudian kita letakkan. Ini hukumnya tak boleh di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun terlebih-lebih mungkin orang yang masukkan tangannya kemudian diletak di bawah karpet, ataupun benda-benda yang lain. Sehingga datang bahawa Rasulullah SAW daripada adabnya ketika masuk masjid, melihat sebuah kotoran tersebut, Rasulullah SAW akan membersihkan kotoran tersebut dengan kuku Rasulullah SAW. Kotoran orang lain tetapi dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahawa ini adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang daripada simah ataupun tanda daripada seorang muslim tersebut ialah kebersihan, dan tempat yang patut kita jaga lebih daripada rumah kita ialah kebersihan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang lain itu adalah rumah kita di dunia, tetapi rumah kita di akhirat ini, yang di mana Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang kalau tiap hari masuk keluar daripada masjid, Rasulullah SAW mengatakan bahawa fashhad lahu bil iman, maka saksilakanlah orang tersebut ada tanda daripada dirinya orang-orang beriman, yang mana tanda iman tersebut adalah syarat di mana diizinkan seorang hamba untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya kita menjaga daripada kebersihan tiap-tiap masjid yang kita duduk di dalamnya. Tidak mengotori dengan apapun di dalam masjid. Bahkan bukan tidak mengotori, apabila kita melihat daripada ada sesuatu ataupun tempat yang kotor, kita kena membersihkan tempat tersebut demi menjaga kebersihan daripada tersebut, bukan menunggu daripada mungkin ada orang yang harus membersihkannya ataupun apa. Kita ingin pahala tersebut. Jangan memberikan, kalau dikatakan al-ithar fil khair makruh, mendahulukan orang lain di dalam perbuatan baik, itu hukumnya makruh. Wah, ada kotor, kita tahu kalau kita berbuat benda tersebut kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak payah engkau je buat. Kenapa? Sebab engkau perlukan pahala, saya dah banyak mungkin pahala. Tidak, melainkan setiap daripada kita memerlukan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga daripada adab ketika kita masuk masjid ialah tidak menggunakan masjid tersebut di dalam benda yang kita katakan akad untuk jual dan beli. Orang mungkin takut untuk berniaga di luar, dia nak cari tempat yang aman, masuk di dalam masjid, akad di dalam masjid, bagi duit jual benda di dalam masjid. Pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seseorang yang berjual di dalam masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la arbahallahu tijaratak, semoga Allah Subhanahu wa taala tak memberikan engkau ribih, tak memberikan engkau keuntungan
profit di dalam tijarah ataupun perniagaanmu. Sebab Rasulullah mengatakan sesungguhnya masjid ini tidak dibina dengan maksud yang engkau buat ini, yaitu untuk berjual beli, melainkan masjid ini dibina oleh kita dengan maksud semata-mata untuk dijadikan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam riwayat lagi Rasulullah SAW mengatakan bahwa masjid tersebut tidak dibolehkan di dalamnya menjadi tempat untuk mengumumkan apa-apa benda yang hilang di tempat rumah kita. Mungkin ada motor yang hilang ataupun kereta yang hilang, kemudian masuk di dalam masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sesiapa yang lihat daripada motor saya warna ini dan ini. Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut, bukan kerana apa-apa, tetapi masjid tersebut adalah tempat yang dikhaskan sahaja untuk ibadah dan perkara-perkara yang mengkhususkan daripada muslimin yang lain. Mungkin mesyuarat untuk kampung yang kita akan lakukan untuk kampung kita misal, tapi untuk profit ataupun keuntungan seseorang semata, sifat untuk individual, oh ini hanya untuk menguntungkan sepihak, tidak diperbolehkan dilakukan di dalam masjid tersebut. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika melihat salah seorang sahabat mengumumkan daripada bendanya yang hilang, Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikan bendamu yang hilang tadi. Sesungguhnya masjid ini tak dibina dengan maksud untuk menjadi tempat mengumumkan ataupun memberitahu, mengisytiharkan bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam masjid tersebut, melainkan masjid tersebut adalah tempat yang khas, di mana tempat dikatakan masjid ialah tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam masjid tersebut adab-adab, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam masjid tersebut memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Tetapi adab yang dilakukan di dalam masjid ketika di dalam Al-Quran, ketika di dalam masjid, adab membaca Al-Quran ialah suaranya direndahkan di dalam masjid. Ketika di rumah, suaranya diangkat. Yang banyak terjadi, ketika masuk masjid, suaranya diangkat. Ketika masuk rumah, suaranya direndahkan. Sebab kalau orang di dalam masjid, tentu setiap yang masuk masjid, pasti insya Allah mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau di rumah, kenapa disunahkan untuk mengangkat suara tersebut? Agar orang di rumah kita terbiasa mendengar daripada bacaan Al-Quran tersebut. Salah satu maksudnya, orang-orang di tempat, di kawasan, di dalam ahli keluarga kita terbiasa mendengarkan Al-Quran tersebut. Apabila di dalam masjid, boleh mengacaukan orang yang lagi ibadah. Sebagian orang salat, kemudian di salah seorang daripada mereka membaca Al-Quran, mengangkat suara, ulama mengatakan haram hukumnya, mengacaukan orang yang lain tengah salat. Itu sebaliknya, di dalam rumah mengangkat suara tersebut adalah sesuatu yang sangat dianjurkan ketika membaca Al-Quran, agar mungkin daripada ahli keluarga kita terbiasa mendengar Al-Quran tersebut. Al-Quran tersebut, lantunan Al-Quran tersebut menjadi sesuatu yang terbiasa mereka dengar, bukan sesuatu yang asing. Sehingga dikatakan bahawa ulama-ulama terdahulu, salah seorang daripada mereka namanya Abdullah bin Umar bin Makhramah. Ada ulama besar yang berada di Yaman, berasal daripada Eden, yaitu ibu negara daripada Yaman Selatan dahulu, sebelum menjadi republik satu dengan Yaman Utara. Dikatakan Abdullah bin Umar ini orang yang luar biasa genius. Dikatakan bahwa beliau mengatakan bahwa alhamdulillah saya ini menghafal Al-Quran, surat Al-Kahfi dan surat Yasin melalui lisan ibunda saya. Maknanya apa? Beliau katakan bahwa tiap-tiap hari ibunda saya kerap membaca surat Al-Kahfi dan surat Yasin. Umur saya tak kurang daripada 3 tahun. Saya ketika tiap hari mendengarkan lantunan Al-Kahfi tersebut, 3 tahun beliau telah menghafalkan surat Al-Kahfi dan surat Yasin. Kita tiap malam Jumat membaca surat Yasin. Sudahkah kita menghafal surat Yasin tersebut? Kalau ikut baca bersama-sama, alhamdulillah kita boleh hafazlah, alhamdulillah, dari awal sampai akhir. Coba seorang tak pegang Al-Quran, tak akan jumpa hujungnya, tersesat, tak tahu kemana ujungnya. Bila katakan bahawa saya menghafaz daripada surat Al-Kahfi tersebut melalui bacaan orang tua saya. Ketika itu beliau belum pandai membaca, belum pandai menulis, tetapi tiap hari mendengarkan bacaan tersebut, sehingga dikatakan saya menghafaz surat Al-Kahfi yang kurang lebih hampir 1 juz daripada surat tersebut. Inilah daripada salah satu manfaat kecil ketika orang terbiasa membaca Al-Quran di dalam rumah, mengangkat suara.
ulama-ulama terdahulu ketika mereka banyak menghafal Al-Quran itu daripada lisan ibunda orang-orang tua mereka. Orang tua mereka ketika menghatamkan Al-Quran, banyak menghatamkan Al-Quran di dalam rumah, Al-Quran tersebut tiap hari mereka dengar sudah seperti sebuah lagu, kita katakan. Tiap hari berputar, berpusing. 1 tahun, 2 tahun akan mereka rekod dengan cepat bahawa bacaan tersebut saya kerap dengar. Ketika diberikan Al-Quran untuk menghafaz, dengan segera anak tersebut dapat menghafalkan daripada Al-Quran. Apabila kalau kita jauh daripada Al-Quran tersebut, jangan hairan anak kita susah untuk belajar daripada membaca Al-Quran tersebut. Ingin mempunyai anak yang saleh, syaratnya satu, orang tuanya pun kena jadi orang yang saleh. Ingin punya anak yang pandai ibadah, orang tuanya kena tiap hari melakukan ibadah tersebut. Sebab kita katakan manusia itu lebih banyak belajar daripada apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nasihat didengar, tetapi ketika melihat mereka mengambil lebih cepat. Ketika mereka melihat kita melakukan ibadah, anak tersebut akan terbiasa melihat sesuatu yang baik-baik. Sehingga dikatakan bahawa sunnah ketika membaca Al-Quran di dalam rumah mengangkat suara, ketika di dalam masjid tidak mengangkat suara. Dan juga daripada kesunahan tersebut ialah seperti kalau dikatakan bahawa duduk bersama-sama membaca daripada Al-Quran secara berjamaah, akan tetapi agar keluar daripada khilaf, sebab mungkin ada daripada pemahaman kita yang lain mengatakan tak boleh membaca Quran bersama-sama. Yang tak dibolehkan dari mereka ialah sebab kalau ada orang yang berbaca bersama-sama, dia tak ikut membaca ayat tersebut secara sempurna. Yasin wal Quranil Hakim. Ada orang di tepi dia tak baca Yasin, dia langsung Al Quranil Hakim, atau dia kata Al Hakim. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik dalam mazhabnya, mengatakan bahawa ini bukan sesuatu yang baik. Sebab apa? Dia telah memotong daripada ayat-ayat tersebut. Dia memotong daripada ayat-ayat tersebut, sehingga adab di dalam masjid tersebut apabila malam Jumat kita membaca Yasin, tahlil arwah dan semacamnya, ketika imam mungkin membaca Yasin tersebut, kita jangan hanya membaca ujung-ujung daripada ayat tersebut. Mungkin orang yang tak fokus, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, dia langsung baca laminal mursalin. Laminal mursalin apa? Ayat tersebut sempurna. Ketika dibaca sepotong-sepotong, disinilah masalahnya. Ulama berkhilaf kuat masalah daripada membaca Quran berjamaah. Sebab apa? Sebab daripada ketika ayat tersebut dibaca bersama, sebahagian dari kita tak membaca ayat tersebut secara sempurna. Adanya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatul qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syaraf wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Rabbana wa liwalidayya rabbana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada poin sikit daripada adab ketika kita memasuki masjid. Dikatakan bahawa juga ketika adab di dalam masjid ketika kita membaca Al-Quran, tentulah bukan di setiap situasi kita dikatakan tidak boleh mengangkat suara. Tetapi sekiranya kalau ada orang salat, hanya suara kita mengganggu daripada khusyuan orang tersebut, kita merendahkan suara kita semata-mata untuk menjaga kekhusyuan daripada orang salat tersebut. Tetapi kalau tak ada seseorang di dalam masjid, kita seorang saja atau hanya beberapa yang apabila kita mengangkat suara tersebut tetapi tidak mengacaukan daripada kekhusyuan orang lain, tidak dikatakan, tidak dilarang di dalam bukan dikatakan makruh, akan tetapi boleh-boleh sahaja. Atau kita katakan mubah hukumnya. Juga daripada adab ketika kita memegang Al-Quran, ini berkaitan sebab ketika mengatakan membaca Al-Quran, tentulah kita akan baca memegang Al-Quran tersebut. Daripada adabnya ialah salah satunya di mazhab Syafi'i mewajibkan setiap seseorang yang memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran, maka diwajibkan dia berada di dalam keadaan berwudu. Sebab di dalam mazhab Syafi'i mengatakan syarat boleh memegang Al-Quran tersebut ialah tidak dalam keadaan hadas besar ataupun hadas kecil, iaitu suci daripada kedua hadas, iaitu dalam keadaan berwudu. Juga di dalam adab tersebut ialah yang banyak terjadi apabila kita akan membuka Al-Quran, ingin membalik muka surat tersebut, membuka muka surat yang lain, mungkin sebahagian daripada orang-orang menggunakan lidahnya ataupun air liurnya untuk membuka lembaran tersebut. Apakah hukumnya? Haram. Bukan makruh. Kalau makruh senang, masih boleh kita tawar-tawar. Tetapi kalau kita katakan haram, sebab apa? Wajah keharamannya di sini ialah ludah ini, liur ini kita katakan kotoran. Dan Al-Quran ini sesuatu yang sangat simbol daripada agama. Sesuatu yang kita katakan kita takzim betul-betul. Ada perataan kalamnya Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat tersebut. Sehingga ulama ahli fiqh mengatakan bahawa haram hukumnya taqlibus safha, iaitu membalikkan daripada membuka muka surat tersebut menggunakan air liur di dalam Al-Quran tersebut. Sebab Al-Quran bukanlah kitab dengan kitab-kitab yang lain. Sebahagian ulama mengatakan bahawa hukum tersebut berlaku kepada setiap buku-buku yang di dalamnya ada ajaran-ajaran agama di dalamnya. Sebab apa? Sebab dikatakan bahawa ketika menggunakan ludah tersebut ada sifat merendahkan daripada keagungan benda tersebut. Katakanlah bendera, lambang negara. Takkan ada orang mengatakan diinjak ataupun diakan. Sebab apa? Dikatakan bahawa ini adalah merendahkan daripada simbol keagungan sebuah tempat tersebut. Terlebih-lebih keagungan tersebut apabila sifatnya secara kita adalah daripada pandangan agama, atau sifatnya adalah agama, kepercayaan kita yang tak ada sifat tawar-tawar di dalamnya. Boleh ke tak boleh? Dikatakan bahawa dan di dalam pun daripada sifat-sifat agama tersebut ada beberapa benda yang sifatnya betul-betul vital di dalamnya, seperti Al-Quran. Seperti Al-Quran. Sehingga ulama mengatakan jangan main-main dengan Al-Quran. Jangan melakukan sebuah benda yang dapat memberikan isyarat bahawa Al-Quran tersebut direndahkan. Sehingga ulama mengatakan bahawa apabila membuka daripada Al-Quran tersebut menggunakan air liur, maka hukumnya adalah haram hukumnya. Bukan makruh, tetapi haram. Maknanya apabila orang tersebut kalau tidak tahu, kita boleh maklurkan, okey orang tersebut tak apa. Tetapi sebahagian daripada kita, uzur tersebut, ketidaktahuan kita itu di dalam fiqh itu dibagi dua sahaja. Iaitu ada dikatakan al-jahil al-ma'dzur, orang yang tak tahu tetapi dimaklurkan, dimaafkan di dalam agama.
Siapa orang tersebut? Orang yang tinggal jauh di tempat yang tak ada ulama di dalamnya. Susah untuk berjumpa dengan ulama. Tetapi dikatakan ada jahil ghair ma'dzur, ada orang yang tak tahu dan tidak diberikan kebenaran untuk tidak tahu. Siapakah mereka? Mereka yang duduk dan ada ulama di tempat mereka. Soalan bertanya tak bertanya itu adalah kewajiban kita. Dan apabila kalau dia tak pernah bertanya dan dia tak tahu benda tersebut, betul-betul tak tahu, kita katakan itu ma'dzur. Tetapi kalau dia syak, apakah benda ini boleh ke tak? Orang tersebut sudah harus bertanya. Ini kita katakan, kalau dia tak tahu, memang awal tak tahu, saya memang tak pernah dengar ada yang mengatakan membuka muka surat tersebut menggunakan ludah, tak boleh. Pun saya tak pernah terbenak di hati saya untuk bertanya benda tersebut dan memang tak ada apapun maklumat tentang benda tersebut. Itu dikatakan ma'dzur tetap. Tetapi kalau dia sudah mengatakan boleh ke tidak, kalau sudah ada perasaan ragu di dalam tersebut, ia kena bertanya. Dia kena bertanya kepada orang yang tahu dengan bab tersebut, kemudian memberikan jawaban ataupun arahan sesuai dengan perkataan ulama yang berdalil daripada Al-Quran dan Sunnah ataupun selain daripada dalil tersebut. InsyaAllah kemudian daripada akhir kelas kita tersebut ini yaitu ketika adab apabila kita keluar daripada masjid. Katakan bahawa menggunakan daripada kaki kiri terlebih dahulu, kaki kanan, kaki yang baik yang diakhirkan daripada kaki tersebut. Kemudian di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa apabila engkau keluar daripada masjid Allah Subhanahu wa taala, maka berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mintakanlah ampun untuk dirimu dan juga mintakan pintu agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita keluar daripada masjid ini dibukakan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la fikum shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana inna nas'aluka mujibata rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi